Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Saiful Aziz bin Ismail, pensyarah bagi subjek pengurusan sumber manusia BSMH 2013 kumpulan C. Dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian, nama saya Muhammad Nur bin Rohani, nombor metrik 283451, akan membentangkan tajuk penstafan berfokuskan isu tata tertib. Dalam pembentangan ini, kita akan menyentuh apa itu staffing ataupun penstafan, dan apa itu isu tata tertib, apakah permasalahan yang berlaku, dan cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan untuk mengatasi masalah ini, dan juga rumusan terhadap pembentangan tajuk ini. Pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam sesuatu organisasi dalam memastikan organisasi tersebut mencapai misi, visi dan objektif organisasi tersebut. Ini bermaksud peranan pengurusan sumber manusia adalah berobjektifkan untuk menghasilkan kelompok pekerja yang berkemahiran tinggi serta produktif kepada organisasi, selain memastikan organisasi sentiasa berdaya saing dan relevan mengikut keadaan semasa. Penghasilan kelompok pekerja yang berkemahiran tinggi serta cekap dalam penghasilan kualiti kerja akan dapat memastikan sesebuah organisasi sentiasa berdaya saing dalam industri. Ini dapat dilaksanakan melalui pemantapan 6 fungsi utama pengurusan sumber manusia, iaitu penstafan, pembangunan manusia, pengurusan prestasi, pampasan, keselamatan dan kesihatan serta perhubungan pekerja. Dalam terjemahan bahasa Inggeris, ia adalah staffing, human resource development, performance management, compensation, safety and health, and employee and labor relation. Dan jika kita lihat, isu penstafan ataupun staffing amat memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Apakah maksud penstafan atau staffing, dan apa kaitan pula dengan isu tata tertib? Baiklah, lazimnya penstafan ini berfokuskan skop aktiviti membuat perancangan sumber manusia. Selain itu, analisa mengkaji keperluan bidang kerja yang perlu diisi dalam organisasi dilaksanakan bergantung kepada keperluan semasa. Berdasarkan analisa tersebut, organisasi akan merekrut pekerja melalui penawaran kekosongan pekerjaan, dan pemohon yang menepati kriteria yang layak barulah akan dipilih menyertai organisasi. Penawaran bidang pekerjaan dilaksanakan mengikut prosedur undang-undang. Bersituasi calon-calon yang dipilih adalah dari sumber borang permohonan yang disertakan dengan resume. Pemohon-pemohon akan ditimurga, dan dalam proses tersebut semakan am seperti latar belakang pemohon, tahap pencapaian akademik dan pengalaman kerja akan ditanya kepada calon-calon tersebut, dan panel-panel akan memilih calon-calon yang layak untuk menyertai organisasi. Namun isu penstafan ini bukan hanya bermula dari peringkat penawaran bidang pekerjaan. Isu penstafan juga berlaku setelah calon-calon tersebut direkrut, dan adalah didapati masalah berlaku apabila calon-calon tersebut tidak memenuhi kehendak organisasi setelah diterima bekerja. Ini bermaksud wujud pelanggaran arahan oleh pekerja terhadap organisasi atau mengingkari pihak majikan. Maka sesebuah organisasi akan mewujudkan sebuah proses ataupun prosedur tata cara undang-undang dalaman yang digelar prosedur tata tertib bagi mengawal pelanggaran undang-undang yang berlaku di dalam organisasi yang melibatkan ahli-ahli organisasi ataupun bahasa yang lainnya adalah pekerja. Ringkasnya, senario penstafan atau staffing
berlaku pada dua peringkat, iaitu sebelum pengambilan pekerja dan selepas pengambilan pekerja. Isu sebelum pengambilan pekerja adalah organisasi menghadapi kekurangan tenaga pekerja. Maka organisasi akan membuat penawaran kerja dan calon-calon melalui proses temuduga, dan calon yang layak akan direkrut. Itu akan menyelesaikan permasalahan kekurangan tenaga kerja dalam organisasi. Isu selepas pengambilan pekerja adalah setelah calon-calon ini direkrut menjadi pekerja dan diberikan penawaran khusus serta kemahiran, wujud pelanggaran prosedur, maka rentetan dari inilah wujudnya berlaku isu tata tertib, di mana pekerja melanggar prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Pelanggaran prosedur yang ditetapkan oleh organisasi yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang tidak berintegriti akan menimbulkan masalah kepada keberkesanan dan produktiviti sesebuah organisasi, dan ini juga akan mewujudkan isu tata tertib. Apakah itu tata tertib? Tata tertib didefinisikan sebagai Kamus Dewan Bahasa edisi keempat sebagai peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi. Sesebuah organisasi akan mewujudkan peraturan supaya kelompok dari pembuat dasar sehingga kumpulan pelaksana dalam sesebuah organisasi untuk mematuhi kehendak dan matlamat organisasi. Jika diimbas dari teori pengurusan Henry Fayol, beliau membentangkan elemen pengurusan adalah meliputi 5 aspek, iaitu planning, organizing, command, coordination dan control. Maka jika di sudut teori tersebut, maka amatlah relevan bagi sesebuah organisasi untuk mewujudkan prosedur tata tertib sebagai langkah kawalan terhadap pekerja dalam sesebuah organisasi demi mencapai matlamat serta visi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tata tertib ini berlaku dalam sektor organisasi awam dan juga swasta. Dan dalam contoh kupasan akademik bagi pembentangan ini, maka pembentangan ini berfokuskan pelaksanaan tata tertib dalam sektor awam. Ini merujuk kepada penjawat awam yang berkhidmat dalam badan-badan kerajaan dan badan-badan berkanun. Penjawat dari sektor awam dan badan berkanun adalah terikat kepada perintah-perintah am dan tata tertib sebagai panduan peraturan yang perlu dipatuhi sepanjang perkhidmatan. Pelaksanaan prosedur tata tertib oleh organisasi ini adalah sebagai kawalan untuk memastikan semua penjawat awam memberikan perkhidmatan serta memastikan tugasan-tugasan dilakukan mengikut piawaian dan prosedur perundangan yang telah ditetapkan dalam piagam pelanggan. Masalah dan isu tata tertib yang boleh dijadikan contoh adalah seperti seseorang pekerja mengetik kad perakam waktu pekerja lain di mesin perakam waktu. Perbuatan mengetik kad perakam waktu pekerja lain merupakan satu kesalahan yang serius dalam organisasi perkhidmatan awam. Ini kerana ia tidak mencerminkan integriti pelaku-pelaku tersebut. Ini kerana isu ini akan menjadi lebih serius sekiranya ia melibatkan tuntutan pampasan. Sebagai contohnya, sekiranya kad perakam waktu pekerja A diketik oleh pekerja B dan bersenario A ditimpa kemalangan sebelum sampai ke pejabat, tetapi kad perakam waktu menunjukkan A telah hadir ke pejabat, dan sekiranya ianya berlaku, pekerja A berisiko untuk tidak layak menuntut pampasan kemalangan.
dan ini memberikan kesan negatif kepadanya dan juga keluarganya. Manakala pekerja P akan turut dikenakan tindakan disiplin. Inilah yang dikatakan kesalahan serius kerana ia melanggar arahan organisasi. Sewajarnya isu ini tidak berlaku kerana setiap pekerja telah diberikan kursus serta penerangan tentang perundangan dalam sesebuah organisasi. Isu salah laku mengetik kad rakam waktu pekerja lain adalah amat serius. Ianya juga secara tidak langsung memberikan gambaran kepada pihak pengurusan organisasi bahawa pelaku salah tersebut merupakan individu yang tidak memiliki nilai-nilai murni serta tidak berintegriti dalam melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu, pelaku salah ini akan lebih mudah terdedah kepada ancaman risiko rasuah dan kesannya akan menjejaskan imej organisasi awam dan imej penjawat awam di pandangan umum. Dan jika disabitkan kesalahan, seseorang penjawat awam boleh dilucutkan hak makluman atau dikenakan penalti atau kedua-duanya sekali. Contoh tindakan tata tertib yang boleh dikenakan adalah seperti penahanan kenaikan tangga gaji untuk suatu tempoh atau tidak diberikan kenaikan pangkat untuk suatu tempoh. Tempoh hukuman adalah tertakluk kepada keputusan Majlis Jawatan Kuasa Tata Tertib organisasi tersebut. Sekiranya kesalahan tersebut berulang walaupun telah diberikan amaran selepas prosiding tata tertib terdahulu, pesalah juga boleh dilucutkan dari pejawatan yang disandang tertakluk kepada keputusan Majlis Jawatan Kuasa Tata Tertib. Jika ingin dikupas masalah-masalah isu tata tertib yang lain, ianya adalah amat banyak. Namun begitu, bagi mengatasi masalah-masalah isu tata tertib yang berlaku di dalam organisasi, maka pihak pengurusan adalah dicadangkan untuk melaksanakan kaedah-kaedah seperti berikut. Kaedah yang pertama adalah mewujudkan kaunselor atau pembimbing rakan sekerja di pejabat, yang kita boleh bagikan gelaran Fellow Care Officer. Pewujudan kaunselor di pejabat perlu dilantik dari kalangan pengurus atau penyelia. Ianya bertujuan supaya pengurus tersebut boleh menasihati pekerja bawahannya dan mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang tempat kerja pada setiap masa sepanjang perkhidmatan mereka. Kaunselor juga dapat mengurangkan isu pelanggaran tata tertib jika mereka dapat mengesan isu pelanggaran tersebut lebih awal. Kaunseling adalah merupakan kaedah yang baik untuk mengatasi masalah isu tata tertib. Selain itu, kumpulan pentadbir atau pembuat dasar haruslah memberikan atau menganjurkan kursus-kursus yang berobjektifkan kepentingan mematuhi perundangan organisasi serta kepentingan nilai integriti kepada semua pekerja dalam organisasi. Kursus-kursus begini sepatutnya dijalankan dengan lebih kerap agar dapat memotivasikan para pekerja supaya lebih berintegriti serta berdisiplin pada setiap masa. Selain itu, kumpulan pentadbir ataupun pembuat dasar juga harus berkolaborasi dengan pihak kesatuan pekerja dalam mendidik kepentingan mengamalkan integriti serta mematuhi undang-undang tempat kerja. Kolaborasi yang mantap dapat mengurangkan konflik antara wakil pekerja dengan pihak pengurusan apabila ia menyentuh isu-isu berkaitan isu tata tertib. Sewajarnya jika kerjasama yang begitu erat antara wakil pekerja dan pembuat dasar,
Ianya akan dapat mengatasi masalah salah laku serta isu tata tertib di kalangan pekerja. Antara cadangan yang lain juga, pihak organisasi juga harus melakukan kempen kesedaran berkaitan nilai integriti secara berterusan kepada pekerja supaya pekerja sentiasa memiliki nilai moral yang baik dan berada di tahap yang cemerlang. Bermaksud di sini, apabila mereka memiliki kesedaran yang tinggi, maka mereka tidak akan melakukan kesalahan tata tertib. Cadangan yang lainnya, pihak organisasi perlu mewujudkan jabatan pengurusan risiko bagi menangani isu seperti pelanggaran perundangan serta prosedur, dan harus kerap menjalankan pengauditan dalaman sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Apabila ada pemeriksaan mengenai tahap integriti, maka amatlah dipercayai bahawa isu tata tertib dapat dikurangkan dan untuk jangka panjang ianya dapat dibasmi. Ini juga akan menguntungkan kedua-dua pihak, sama ada pihak pekerja maupun pihak organisasi. Kesimpulannya, isu penstafan ataupun staffing yang melibatkan skop isu tata tertib adalah merupakan isu yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Jika gagal dikawal, ia akan menjejaskan nama baik organisasi, malah organisasi akan dilabel sebagai tidak cekap dalam pengurusan sumber manusia. Selain itu, organisasi juga akan dianggap sebagai tidak kompeten dan tidak berdaya saing di pandangan umum mata masyarakat. Isu tata tertib hanya akan dapat diselesaikan jika wujud kesefahaman yang tinggi antara pihak pengurusan dan pihak pekerja. Kerjasama yang baik antara pihak pengurusan dan kesatuan kerja memberikan peluang yang cerah dalam menangani isu tata tertib. Tata tertib perlu dikekalkan dalam semua organisasi sebagai satu langkah kawalan kepada semua pekerja dalam sesebuah organisasi bagi mencapai matlamat organisasi agar sentiasa berdaya saing. Prosedur tata tertib ini adalah selaras dengan teori Henry Fayol yang mengutarakan 5 elemen, iaitu planning, organizing, command, coordination dan control. Isu tata tertib hanya akan dapat diselesaikan sekiranya semua pekerja dalam sesebuah organisasi mematuhi perundangan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.